Saya rasa ada kepentingan juga untuk saya gunakan platform malam ini adalah satu platform yang sangat istimewa. Sebab kalau suatu PRN Johor, saya berucap untuk Dun Puteri Wangsa, visi saya untuk Puteri Wangsa, apa yang saya inginkan untuk Puteri Wangsa. Tetapi malam ni bersama dengan kawan-kawan Parti Muda, ucapan saya lebih berfokus kepada Parti Muda ni sendiri. Saya lebih ingin berkongsi secara personal, secara peribadi, kenapa kita tubuhkan muda, dan apa yang kita mahukan dari muda, dan apa yang kita semua boleh buat untuk Parti Muda demi negara kita. Saya nak kongsikan sikit perjalanan saya sendiri dalam menubuhkan Parti Muda. Mungkin ada yang dah pernah dengar, mungkin ni kali pertama dengar. Tapi saya seperti ramai kawan-kawan yang lain yang hadir pada hari ini, dan ramai kawan-kawan Parti Muda yang lain, tidak pernah ada pengalaman dalam politik. Kita ni, bila orang kata kita very green in politics, they are right, they are correct. Kita very green in being involved directly within politics. Saya tidak ada keluarga yang merupakan ahli politik. Kalau saya nak tanya kat sini, berapa ramai kat sini yang ada keluarga merupakan ahli politik? Siapa? Kalau boleh angkat tangan. Tak ada. Syairi ada, belakang ada. Mungkin ada dalam 2-3 orang antara kita yang merupakan berlatar belakangkan politik. Tetapi rata-rata dari kita, walaupun kita tidak datang dari keluarga politik, walaupun kita bukannya seorang yang pernah masuk dalam politik, tetapi kita at the end of the day adalah rakyat Malaysia. Dan kita tahu bahawa apa-apa sahaja polisi dan dasar dalam negara kita ini, sekiranya kita mahu satu perbaharuan yang bagus, suka atau tidak, ianya menerusi politik. Dan apabila kita melihat kepada politik sedia ada dalam negara kita sekarang, bila kita tengok dalam parlimen, bila kita tengok dalam dewan-dewan undangan negeri, kita dapat lihat siapa yang jadi ahli politik kita, siapa yang jadi wakil rakyat kita. Sedangkan kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia ni sendiri, betapa Malaysia ini berbilang bangsa, berbilang kaum, berlainan. Orang kata kita ada lelaki, perempuan yang sangat hebat, kita ada orang yang bijak pandai dalam Malaysia. Tetapi benda-benda ni semua is not reflected well in politics. Saya dibesarkan oleh seorang guru. Mak saya seorang cikgu. She was a single mother. Kalau saya nak cerita journey saya entering into politics, I wanted to do something for education. Saya nak buat sesuatu untuk pendidikan. Kerana apabila saya membesar di Kampung Melayu Majidi. I didn't come from a well-off family. Dan suatu saya membesar, saya lihat bagaimana pendidikan itu sangat penting dalam sesebuah generasi. Apabila kita lihat, apabila ada pendidikan yang bagus, akses pendidikan yang berkualiti, you can improve the life of not just yourself, but the lives of your family members, the lives of people around you. Dan pada waktu itu saya tekad saya nak buat sesuatu untuk pendidikan. Tapi apabila saya tamat latihan dalam kamar, saya masuk dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, saya sedar bahawa suka ataupun tidak kira bagus mana pun the people in public policy are, tidak kira bagus mana pun mereka yang berada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, when there is not enough political will, it is tough for you to push for something. Dan sebab itu selepas langkah Sheraton, I decided to step away from a stable job. I decided to step away from a good paying job and join politics. Saya pernah ceritakan juga bagaimana saya ceritakan pada Syed Saddiq that we should build a new party. Dan saya pasti semua di kalangan kawan-kawan yang hadir pada hari ini, you have your own unique reasons as to why you want to join Muda. Semua ada ceritanya sendiri, semua ada pengalamannya sendiri,
semua ada visinya sendiri untuk Malaysia. Mungkin saya boleh kongsi sedikit. Saya ingat suatu saya berjumpa dengan Cikgu Rahayu sebagai contohnya. Waktu itu I was talking to Cikgu Cheryl. Saya cakap waktu tu kita nak buat rundingan muda Malaysia pada 31 Ogos 2020. Kita nak kumpulkan orang-orang muda yang memperjuangkan nasib rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang. Saya tanya pada Cikgu Cheryl, Cikgu, saya nak jemput someone who fought for the stateless children. Saya cakap pada Cikgu Cheryl. And I threw in a couple of names. Then Cikgu Cheryl mentioned, Amira, I think you should visit Cikgu Rahayu at Buku Jalanan Chowkit. Really a selfless person, never ask for anything in return. So saya ingat waktu saya jumpa Cikgu Ayu di Buku Jalanan Chowkit, petang saya pergi seorang, duduk dengan Cikgu Ayu dekat sofa dekat BJCK tu cikgu dan saya ajak cikgu datang rundingan muda Malaysia. Waktu tu cikgu kata, Amira, cikgu tak minat politik tau. You know how Cikgu Ayu speaks. Cikgu Ayu, tapi Cikgu Ayu dia punya kerja dalam fighting for the stateless children, no one can deny her work. No one can say that she's not serving the people well. So waktu tu I think I a little bit scam lah Cikgu Ayu. I cakap dengan dia, tak apa cikgu, kita bukan nak ajak cikgu masuk parti politik terus. Cikgu datang je rundingan muda Malaysia ni. Kita nak dengar pendapat cikgu, kita nak discuss dengan cikgu. Dan Cikgu Ayu, okay lah, I'll talk to several friends. Tapi Cikgu Ayu tahu, Cikgu Ayu juga waktu tu sedar, to change the lives of those who are stateless, you need political will. Saya ingat juga waktu pertama kali saya berjumpa dengan Dr. Ken. Abol dia kata dia rasa Dr. Ken ni berjiwa rocker kan. But I know Dr. Ken from Malaysia Muda. So I've always known Dr. Ken as an academician, as a thought leader. Dan kali pertama saya berjumpa depan-depan dengan Dr. Ken adalah suatu perkumpulan ramai-ramai anak-anak muda mewakili pelbagai NGO. Suatu itu mereka semua berbincang tentang keperluan adanya sebuah parti yang baru, outside of Syed Saddiq, outside of many of us in Muda right now. And when we were talking and when I was talking to Dr. Ken juga pada waktu itu tidak ada political ambition, but he knows and he acknowledged that something has to be done in Malaysia, that a fresh breath of air is needed in Malaysia. Suatu saya pertama kali berjumpa dengan Zaidil, secara jujur saya cakap, saya skeptikal dengan Zaidil. Sebab saya skeptikal dengan Barisan Nasional pada waktu itu. Dan Zaidil datang dari UMNO. Tetapi sebenarnya, kalau Zaidil memikirkan kepentingan jawatan semata-mata, memikirkan kepentingan kuasa semata-mata, he could have thrived better in UMNO. Dia bukannya seorang yang tidak ada pengaruh dalam UMNO. Kalau kita tengok dekat Twitter tu, ramai budak-budak UMNO yang kata dalam Muda ni yang boleh percaya Zaidil je. So kita tahulah tu Zaidil punya fan base in UMNO, right? He has his own following base in UMNO. But he decided to leave that, to join a new party yang nasibnya pun tak tentu. To join a new party sewaktu politik di Malaysia sangat tidak stabil. But because he believed in the cause. Saya kenal Luqman sewaktu di universiti. Tapi saya kenal Luqman sewaktu itu beliau merupakan seorang pembahas di universiti. Dan dia tidak berapa minat dengan politik kampus. Waktu itulah. Sebab dia rasa politik kampus ni selalu buat UIA jam. Bila ada apa-apa protes dia, UIA mesti jam. Aduh, ni semua politik kampus lah ni. But I also knew Luqman as Syed Saddiq's campaign manager, the youngest campaign manager at that point of time, who managed to win kerusi yang orang kata impossible untuk menang, kerana dipegang dan ditandingi oleh incumbent yang 3 penggal. Dan saya kenal Luqman dalam tim Syed Saddiq. Dan
Ramai lagi yang saya jumpa, Muttalib Osman sebagai contohnya. Jujur saya nak cerita dengan kawan-kawan, my first image of Muttalib Osman, my first, orang kata, pandangan or impression of Muttalib Osman might be the same as most of the people here. I don't have that good of an impression of Muttalib because of how he tweeted, because of cara pembawakan Muttalib, and because he's a businessman. Dia ada macam tagline, tagging businessman tu kan. Tetapi apa perjuangan Muttalib? Muttalib sebenarnya, apabila dia pertama kali saya betul-betul berborak heart to heart dengan Muttalib, he actually wants to fight for better education in Malaysia untuk anaknya yang merupakan seorang anak pendidikan khas. And the more you know about the people in Muda, you will realise that ada satu persamaan dalam semua orang yang nak masuk Muda. Walaupun kita ada lain visi ataupun lain start, kita bermula daripada titik yang berbeza, tetapi satu persamaan adalah semua orang yang mula-mula masuk ke dalam Muda, yang mula-mula ingin membina Muda, adalah mereka yang ingin membawa perubahan secara ikhlas, secara jujur untuk masa depan negara kita. Dan saya yakin visi ini is shared not only by the founders of Muda, tetapi visi ini is shared by everyone in Muda right now. Because let's be frank, you are in a political party that is extremely new, berada di dalam blok pembangkang, yang pada waktu itu hanya ada seorang sahaja YB Syed Saddiq. Officially sekarang masih seorang lah, YB Syed Saddiq. Sebuah political party yang orang kata tidak matang, yang orang kata tidak ada future, yang orang kata parti nyamuk. But you guys took that leap of faith, because the same like the rest of us, you believed that nothing is impossible when it comes to creating changes in Malaysia. We shared that same belief. Apabila kita turun dalam PRN Johor, if any of you were down there during PRN Johor, kat mana-mana tempat yang Muda bertanding, orang kata bila PRN ni, bila pilihan raya, the traditional parties will start the war of banners, war of flags, war of bantings. Tapi my family kat Lakin rasa macam tak ada Muda bertanding, sebab kita tak banyak bendera. Dekat Puteri Wangsa, I fundraise, I managed to do some fundraising, dan kita ada bendera di sana. Tetapi kalau nak compare dekat bulatan kan, kalau tengok bulatan, wah, bendera parti lain punyalah banyak. Bendera Muda memang jarak-jarak kita social distance. Dah lah tak cukup dengan jaraknya, bendera Barisan Nasional melerik sampai ke jalan raya. Bendera kita besar ni lah, besar ni. So you can see, apabila kita nak banding parti Muda dengan parti-parti yang lebih lama yang ada di Malaysia, betul, parti Muda kita tidak ada kewangan yang hebat. Kan, orang kata tadi, diorang semua dah kata speaker pun, PA system pun kita belum ada yang bagus lagi. Kita tidak ada jentera yang banyak. Kita tidak ada pengalaman yang besar dalam politik. Orang yang mungkin paling berpengalaman dalam politik di Malaysia adalah Syed Saddiq. Itu pun dia baru mula tahun 2015-2016. Tetapi apa yang kita sepatutnya ada, dan apa yang saya nampak dalam orang-orang muda yang datang berkempen suatu pilihan raya negeri Johor itu, adalah semangat untuk bawa perubahan. Kalau pergi ceramah terakhir di Don Lakin, macam ceramah pang, bendera tak ada, tapi semangat berkobar-kobar. Itu kekuatan muda. Kita ada semangat untuk bawa perubahan. Kita ada semangat untuk melawan parti-parti yang lebih gergasi.
tidak boleh menjanjikan all sunshine and rainbow. Kita tidak boleh kata for sure Parti Muda in the next election kita akan menang 20 kerusi. I can't promise you that. Kita tak boleh nak janjikan benda tu. Kita tidak boleh nak janjikan bahawa Parti Muda in the next election akan ada bendera sebesar Barisan Nasional. We cannot promise you that. But I can promise you that the strength in Muda is only when we come together. That the strength in Muda can only be seen apabila kita bersama. Jujur saya katakan pada kawan-kawan dekat sini, melihat kepada PRN Johor, I am hopeful but I am also very scared. Saya risau. Tetapi saya yakin, sebagaimana yakinnya saya sewaktu saya berhenti kerja yang stabil, sewaktu saya tolak tawaran gaji yang lebih tinggi, begitu jugalah saya yakin bahawa tidak ada yang mustahil dalam kita untuk kita membina parti ini bersama-sama. Begitu jugalah saya yakin bahawa semangat orang muda, semangat semua yang ada malam ni, yang nak dengar saya berucap malam ni, yang nak dengar Luqman, Zaidil, nak dengar Abul berucap pada malam ini, semangat kita semua ini yang ingin bawa perubahan dalam Malaysia, yang ingin bawa satu nafas baru dalam politik Malaysia, semangat ini adalah semangat yang tidak akan mati di sini saja. Itu peranan Muda. Muda should not be the party of only today. Muda cannot be the party of the past. Muda has to be the party of the future. Muda tidak boleh dimiliki oleh hanya Syed Saddiq. Muda tidak boleh dimiliki hanya oleh 13 pengasas pertama. Muda tidak boleh dimiliki hanya oleh kita sahaja. But Muda has to belong to all Malaysians in the future. Muda has to belong to our children, our grandchildren. And we have the responsibility and the honor to do that. Saya harap selepas ini, bila kawan-kawan balik, jumpa dengan kawan-kawan muda yang lain, spark that semangat back in them. Tell them that the future is not bleak. That the hope in Malaysia tidak terletak kepada seorang figure sahaja. Harapan dalam negara kita tidak terletak hanya pada sesebuah parti sahaja. Tetapi harapan untuk negara Malaysia ini is placed on each and every Malaysian. Dan selagi kita ada niat untuk bawa perubahan, selagi kita ada semangat to translate that intention into action, I believe that we can do it. Dan sebab itu jugalah awkward. Dan sebab itu jugalah saya percaya, seperti yang Luqman kata ceramah ni is because we have to start somewhere. And I think we have started that. Kita dah mulakan. Wow. But now we just need to push. Push harder, push further, and break all the boundaries, break segala expectations, and prove to the people yang parti nyamuk ni mampu jadi parti gegasi yang memperjuangkan nasib dan hak semua rakyat Malaysia. Yeah. Itu saja daripada saya.